Orang hebat di CR7. Tak lain tak bukan, sama macam yang poster kita post tadi. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik J untuk sharing tentang tajuk apa dia? Tak ada tajuk. Tak ada tajuk. Final sprint. Tajuk dia tak ada tajuk. Dipersilakan J. Dipersilakan J. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oh, ramai punya malam ni. Saya kan tengah tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Apa khabar semua? Saya anda semua dalam ni 42 orang. Okey, pertama kali biasalah kita kena gerakkan jari kita rajin-rajin sikit. Tulis di ruangan chat nombor 3 yang anda semua sihat dan anda semua kaya. Silakan tulis di chat nombor 3. Saya nak tengok siapa ni. Siapa tulis chat di nombor 3, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan didoakan supaya Allah melimpahkan rezeki kepada anda semua, rezeki kepada anak-anak, rezeki pada family, rezeki pada saudara mara dan seluruh umatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wow, ramai ya. Tiga. Alright. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas kurnianya, limpahnya, saya dapat bersama di sini untuk rakan-rakan semua. Alhamdulillah, dah lama saya tak buat sharing secara khusus kali ini. Terima kasih kepada pihak CR7 menjemput dan untuk sharing kepada anda semua. Untuk apa? Untuk pertama, tujuannya adalah kita nak berjaya. Okey, jadi tajuk malam ni diberikan oleh saya, iaitu final sprint. Final sprint. Sprint. Okey, saya buka slide dulu. Minta izin. Dengan izin. Alright. Okey, saya punya sharing lebih suka kepada two-way communication. Two-way communication. Interaktif. Sebab sekarang ni orang suka lebih kepada interaktif supaya bila kita cakap, kita bertindak dan kita menulis, so dia akan menyerap ke dalam fikiran kita dan seterusnya membuahkan hasil, membuahkan tindakan, insya-Allah. Alright. Okey, so harap anda semua dapat boleh ambil poin pada malam ni kerana saya akan share poin-poin yang sangat menarik. Sangat menarik untuk anda bawa untuk 48 hari ini final sprint. Apa yang kita perlu lakukan untuk kita nak sukses dalam perniagaan ini, insya-Allah. Okey, saya dengan izin saya minta share screen sekejap. Okey. Bismillah. Okay, nampak? Okey. Tajuk yang diberikan oleh saya adalah final sprint. Saya harap anda semua nampak slide dalam saya share ni. Okey, baik. You all, rakan-rakan sekalian. Saya nak tanya dulu, apa itu final sprint? Apa itu final sprint? Siapa boleh bagi saya jawapan apakah itu final sprint? Cakap pun boleh, nak tulis dalam ruangan chat pun tak apa. Apa itu final sprint? Okey, saya nak tengok siapa yang tulis dalam chat ni. Apa yang anda faham adalah final sprint. Okey, Alif kata last chance. Bagus. Amin kata pecutan terakhir. Adrian kata pecutan terakhir. Okey. Alright, pecutan terakhir. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Mungkin saya perlukan 2-3 jawapan. Okey, last chance. Do or die. Okey. Okey, satu lagi. Satu lagi. Come on yang lain. Apa itu final sprint? Final sprint, larian terakhir. Aduh, semua translate ke bahasa Melayu kan? Okey, peluang masih ada. Alright, terima kasih pada yang menjawab. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan semua, okey, kita berada dalam bisnes takaful. Okey, bisnes takaful dan kita ada masa lagi lebih kurang 48 hari. So maksudnya 48 hari kita ni bukan menentukan kita ni gagal ataupun jatuh. Alamak, okey, tolonglah kan. Saya tak ada masa nak buat ni 48 hari je lagi ni kan.
Saya rasa macam nak give up lah. Kita start over balik tiap tahun. Bukan? So kalau kita perasan, setiap tahun kita pergi kickstart, kita pergi head count lah, whatever semua tu, awal tahun tu selalu kita ikrar apa? InsyaAllah tahun ni aku nak buat yang terbaik kan. InsyaAllah tahun ni aku nak pergi Greece. InsyaAllah tahun ni aku nak pergi Turki. InsyaAllah tahun ni aku nak buat 200-300 ribu. Awal-awal tahun dulu kan. Dan you all semua dah berjanji kepada diri anda yang anda nak deliver tahun ni. Cuma persoalan sekarang ni kita tengok. Kita muhasabah balik, kita review balik. Adakah yang kita janji bulan 1 itu, okay, kita tunaikan tak selama 11 bulan ni? Cuba review balik, tengok balik. Siapa boleh jawab? Boleh jawab tunai ataupun tak dekat ruangan chat. Capai ataupun tak? Siapa mencapai? Tulis kat ruangan chat, saya nak tengok siapa yang telah capai yang dia punya target sasaran pada awal tahun tu. Tulis kat ruangan chat dia nombor 2 bagi yang capai. Saya nak tengok. Yang capai. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kalau tak ada, malam ni kita nak tengok yang paling jujur daripada anda semua yang ada malam ni dekat 50 orang ni. Saya nak tulis dekat ruangan chat nombor 1 bagi anda yang belum capai. Bukan tak capai, belum lagi capai. Alif belum capai lagi apa yang dia sasaran. Adri belum capai lagi, Ruby belum capai lagi, Sazali, Sulaiman, masya-Allah. Baik. Okey, baik. Jadi malam ni saya nak sharekan bagaimana kita nak capai lagi lebih kurang 48 hari ni sehingga penghujung titisan darah yang terakhir 31 Disember. Okey, nak kena saya share for the next slide. InsyaAllah. Okey, nampak slide seterusnya? Okey. Kita dahulu sebelum ini kita muhasabah balik, kita tengok dan kemudian dulunya ni kita ni malu. Satu. Lepas tu yang kedua dahlah malu. Pemalu. Dahlah pemalu, kita ni lemah. Dahlah seorang yang lemah. Dan bila lemah, hadirlah kita sebagai orang yang gagal. Itu dahulu. Dahulu. Tetapi pada malam ini, okay, kita nak lahirkan supaya kita nak menjadi orang yang successful people. Orang yang berjaya. Okey. So, kalau kita tengokkan balik sejarah lama pun, walaupun kita jatuh dan kecundang pun, kalau kita gagal sekalipun, bukan bermaksud kita gagal selama-lamanya. Okey. Tetapi insya-Allah dengan berbaki beberapa hari ini, kita boleh ubahkan kegagalan kita, kita boleh ubahkan tahap malu kita, kita ubah diri kita yang lemah ini kepada orang yang berjaya. Okey? Orang yang berjaya. So, kita jangan tengok kelemahan kita yang lama untuk menyekat kejayaan kita, tapi kita tengok tahap bagaimana untuk diri kita nak berubah untuk lebih baik insya-Allah pada masa akan datang. Boleh ke boleh? Boleh Alright. So kita tengok apa yang patut kita lakukan sekarang. Okey. Ada 4 kuadran ni. Okey, 4 kuadran ni yang di-sharekan oleh pakar ekonomi. Dia kata apa? Ini saya rasa anda semua pun dah tahu kan. Employee. Employee makan gaji, kita makan gaji, bangun pagi, balik ke petang akan dapat gaji. Kita bekerja based on apa yang gaji bos kita bagi. Business owner ni apa? Okey, business owner dia ada pekerja-pekerja dia, dan dengan pekerja-pekerja dia, manpower dia akan melahirkan duit kepada business owner. S dia apa? Self-employed, bekerja sendiri. Bekerja sendiri dia ikut time. Bekerja sendiri ikut time dia. Dia kerja ada time, dapat duit. Kalau dia tak ada time, tak ada duit. So self-employed. Dan of course last kali adalah investor. Investor, you have money, you tambah lagi duit. You have money and you generate duit. So saya nak tanya you all semua, okay, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Kita ni berada di tahap mana? Siapa kata E? Siapa kata E, tulis nombor 5 kat ruangan chat. Siapa kata E, tulis nombor 5. Kita ni ya, okey, kita yang buat bisnes takaful ni, siapa kata E? Tulis nombor 5.
Dan siapa kata B, business owner, tulis nombor 6 kat ruangan chat. Siapa kata S, tulis nombor 7. Dan siapa kata I, tulis nombor 8 dalam chat. Saya nak tengok siapa jawab yang betul, saya bagi dia. Okey, boleh. Zamir kata 6, Hasimah kata 7. 7. Okey, alright. 6 tadi 6 7 8 9. 6 7 8 9. Okey, siapa lagi? Siapa lagi? Kau tak tahu lapan langsung. Saya pun belalah kan. Saya masuk bisnes ni pun pasal mak angkat saya ajak saya buat bisnes ni kan. We are all above. Okey, Lily kata. Okey, semua. Alright. Okey, good. Okey, 6 hari sini kata 6. 6 7 8 9. Okey. 6 7 8 9. Alright. Self-employed, Adrian kata. Alright. So, ada yang kata employee, ada yang kata business owner, ada yang kata self-employed, ada yang kata investor. Okey. Tapi pada pandangan saya, okey, pada pandangan saya, kita kalau kita sebagai wakil takaful, kita adalah self-employed. Kita adalah self-employed. Amount dia macam ni tau. Kita makan gaji, kita pergi pejabat, kita pukul 8 punch in, punch out pukul 5, bos kata, aku bagi kat hang ni 1,800 sebulan. Hampir pagi sampai petang, aku dapat 1,800. Alright? Itu makan gaji. Dah termaktub dalam agreement dia. Okay? Tetapi bisnes kita ni bagus. Pasal apa? Whatever amount, whatever masa yang kita ada tu adalah duit. Time is money. Masa itu adalah duit bagi aku. Kalau aku tak keluar jumpa klien hari ni, aku takkan dapat duit. Kalau aku tak buat aktiviti 1 hari, 2 jam, aktiviti prospecting, aktiviti calling dan sebagainya, aku takkan ada duit. Nampak sih? So maksudnya masa kita adalah emas. Kan? Orang kata, kalau dululah kan, dulu orang kata, waktu kita zaman kerja makan gaji kan, tengok orang buat bisnes, bestnya buat bisnes kaya raya kan, beli kereta besar, beli rumah besar, banglo juta-juta. Aku pun nak buat bisnes. Kan, buat bisnes rasa macam relax sikit. Salah. Rupa-rupanya bila kita resign daripada makan gaji, kita masuk kerja sebagai bisnes ni, masa dia 24 hours 24/7. Kan? 24 hours 24/7 kerja lebih teruk, lebih kuat daripada makan gaji. Kan? Kita makan gaji, hang tak mai ke, hang MC ke, hang EL ke, hang cuti ke, okey, hang cuti MC dan sebagainya, bos tetap bagi gaji dekat kita. Fix. Tapi kalau kita sebagai self-employed, kita yang menentukan masa kita untuk nak dapat duit. Masa untuk you all nak dapat duit. So macam mana kita nak manage masa kita sekarang ni? Kita sekarang ni dah short ni 48 hari. 48 hari short dah ni. So dulu kita kena buat kos sehari, rupanya 30 number. Kalau start bulan Januari tu. Tapi sekarang ni kita tak buat ni. 11 bulan tak buat. Aku dah tak ambil emosi. Tak ambil target. So sekarang ni 48 hari. Maksudnya kita kena 200%, 300%. Kita kena buat prospecting, buat calling. Kan, saya jumpa dengan guard Imam Sarfi. Dia ada cerita dekat saya. Dia kata apa? Dia kerja sekarang ni sampai Sabtu Ahad dia kerja. Sabtu Ahad pergi jumpa klien, Sabtu Ahad jumpa ejen, tengah malam lepas solat tarawih pula dah solat isyak, terus pergi jumpa klien. Jumpa ejen dan sebagainya. Sebab apa? Kita adalah dekat final sprint. Final sprint menentukan ni, menentukan kejayaan kita pada tahun 2022. Kena ingat you all, tahun 2022 tidak akan dapat dikembalikan lagi. Tahun 2022, anda dalam diary anda tidak akan dikembalikan. Ada saya berjumpa dengan seorang ejen kan, few years ago, dia menceritakan kepada saya, Cik J, saya menyesal sangat-sangat. Kenapa awak menyesal? Kan, tahun lepas 2 tahun sudah, saya sikit lagi. Sikit apa? Saya sikit lagi nak dapat menjadi MDRT. Saya sikit lagi nak dapat kerja emosi. Nampak? So saya kata apa satu benda? Akak, whatever is past is past.
Now you kena tengok looking forward apa yang you boleh contribute to yourself. Apa yang you can contribute to your family. Apa yang boleh lakukan yang terbaik untuk diri you, apa yang boleh lakukan terbaik untuk keliling you dan juga kepada semua rakan-rakan di agensi anda masing-masing. So 48 hari, okay, kita kena double triple energi kita, kerja kita. So apa yang perlu lakukan, saya nak share kepada anda semua tip, iaitu 4S. Okay, kita kena kenal pasti dahulu ni, kenapa hari ni aku berada malam ni, kenapa aku kena buat juga bisnes takaful. Apa S yang pertama? S pertama, kita adalah mempunyai sistem. Okay, sistem yang bagus. Anda carilah di mana-mana pun anda nak buat bisnes ke, nak berniaga ke, tak kisahlah apa yang you all buat, you takkan jumpa sistem yang terbaik dan terbagus dalam agensi ataupun company kita. Sistem. Kita ada sistem pelbagai dari segi training. Kita ada sistem dari segi monitoring klien. Kita ada sistem pelbagai material yang company sediakan untuk anda lakukan. Kalau you all nak buat start business sendiri, kan, you all kena start from the scratch. Kena fikir, kan, kena buat tu, buat ni macam-macam. Tapi kita punya business takaful dah standardized dah system. Okay. So nombor 2 adalah structure. Structure yang bagus untuk anda lakukan supaya anda boleh dapat go through untuk final sprint ni. Kan? Structure yang bagus. Apa structure yang bagus? Company bahagi satu plan kepada anda semua, plan mahabah. Kan? Plan mahabah boleh masuk lagi ad hoc top up, boleh lagi qualified pergi ke trip. Plan mahabah 100% dikirakan untuk anda qualify to trip. Itu adalah structure yang bagus untuk anda nak kejar trip. Nak kejar trip tahun ni bagaimana? Kita nak pergi ke Greece, insya-Allah. Okey. Nombor 2. Nombor 3 is support. Okey, support. Okey. Kita kalau ada problem, okey, kita kalau ada masalah, kita akan minta support daripada kita punya leader. Kita ada support daripada kita punya siapa? Company. So support sentiasa ada untuk anda semua. So kalau anda nak grow lebih, anda nak kejar lagi final sprint nanti yang akan datang, so minta support, minta sokongan daripada rakan-rakan agensi anda dan juga daripada you punya leader masing-masing. Okay, support kita dah ada dah dalam sini. Cuma kerja kita adalah bergerak dan kita sharing kepada prospek-prospek di luar sana. Tengok bagaimana kita boleh mencapai bisnes kita pada tahun ini 2022 insya-Allah. Nombor 3 dan nombor 4, the last one is strategi. Okey, strategi. Dalam perniagaan kita bisnes ni, bayangkan you all nak run bisnes ni, kan dah ada dah strategi depan mata ni. Kan? Strategi depan mata ni dah ada dah. Orang lain nak buat bisnes kena fikir strategi macam mana nak jual produk, aku nak buat produk macam ni, nak buat resepi macam ni, nak bagi orang suka macam ni kan. Tapi kita dah tersedia dah di depan mata kita tu strategi ni. Strategi apa? Hampa nak meet emosi apa kena buat, dah ada dah strategi di depan. You all nak meet kriteria sebagai club producer, strategi dah ada di depan dah. You all nak kerja untuk MDRT, strategi pun dah ada di depan dah. So nak tak nak adalah ourselves untuk buat action. Okay, ourselves untuk buat action. So kena ingat whatever yang kita buat dalam bisnes takaful ni, kita diberikan iaitu upah. Okay, upah, dan upah tu adalah mempunyai, upah tu adalah income kita untuk kita sara hidup kita. Kan ada di kalangan anda semua, saya percaya ada yang part time, ada juga yang full time. So bayangkan kalau yang part time anda boleh ada duit lebihan, okey, lebihan duit yang anda boleh gunakan duit tu untuk sara dan bayar duit kereta, loan kereta. Okey, mana yang ada duit tu boleh bayar loan rumah. Nampak best kan? So gaji pokok you tak orang kata apa, tak dikira. Tak dikira gaji pokok tu. So best kan? Best, orang part time ni best. Untung. Alright, sebab kita punya income, passive income, you dapat setiap bulan.
Mainkan kalau setiap bulan 1,500, okey, bisnes ni bagi kan. So kita dah boleh lepas dah komitmen-komitmen lain. Gaji kita dapat bersih simpan dalam tabung haji dan sebagainya. Nah, best kan? That is a goodnya bisnes ni. Apa yang saya kata tadi, 4 perkara ini dah tersedia dah dalam bisnes Takaful ni. Alright, so dapat ke dapat? Okey, dapat ke tak? Dapat ke tak? Dapat ke? Okey. Dapat ke you all? Macam tak dengar Kalau siapa dapat, tulislah dapat dalam chat. Dapat. Okey, dapat. Alhamdulillah. Right, good. Okey. Nampaklah ada. Tapi 3 orang je dapat. Yang lain tak dapat ke? Okey, alhamdulillah. So dapat sesuatu untuk anda nak jadikan dalam finance sprint ini adalah untuk yang terakhir punya tindakan kita. Okey, saya selalu mention 2022 takkan boleh dipatah balik. Alright, so jangan tahun depan kita tak nak Allah menyesalnya aku tahun 2022 aku sikit lagi nak dapat ni, aku sikit dapat ni, sikit lagi dapat ni. So kita tak nak benda tu terjadi dan akan menjadi satu penyesalan kepada anda semua. Alright, okay, seterusnya apa saya nak share lagi pada malam ini? 7 habit. Okay, 7 habit untuk cara you all nak bekerja yang sangat berkesan, yang sangat efektif untuk 48 hari ini. Saya akan nak share kepada anda 7 habit ni. Pastikan anda lakukan starting tomorrow morning dan buat yang terbaik supaya anda boleh capai dan boleh dapat apa yang anda hajati pada tahun ini. InsyaAllah. Okay, 7 habit cara yang berkesan itu. Alright. Okay, yang nombor 1 adalah be proactive. Okay, be proactive. Jadikan sebagai orang yang aktif. Okay, kerana apa? Apabila kita tak aktif, kita akan jadi orang yang kurang aktif. So bila kurang aktif, Hyperactive pun boleh tak sama? Apa? Hyperactive sama tak? Hyperactive terlebih aktif. Boleh juga. Be proactive. Dia ada pro dan aktif. Mungkin pro tu profesional dan aktif. Kita kena aktif. So starting pada tomorrow, kita kena aktifkan. Tengok balik kita punya sasaran ni. Apa yang short lagi. Kan? Aku buat dulu. Aku kita tengok balik apa yang short. Kan? Tengok balik apa yang kurang. Okay, sekian-sekian amount. Be proactive. Jangan sekadar kita hanya mengharapkan orang lain membantu kita, tetapi kita bergerak atas inisiatif diri kita untuk kita nak tentukan hala tuju kita pada tahun 2022 ni. Berbaki beberapa hari lagi ni kan. So be proactive. Okay, please be proactive. Kena ingat sebab kita 11 bulan lebih kita berada yang sangat keadaan yang sangat selesa. Abah kata apa? Tahun ni tahun rehat. Okey, ada juga. Tahun ni aku tak nak buat sale, aku nak rehat je setahun. Ada juga. Kan? Tapi kita tak nak benda tu. Sebab kita nak setiap hari, setiap masa kita ada perubahan dan improvement dalam diri kita. Kena be proaktif. Alright? Okey. Nombor 2, put first thing first. Ni bahasa Jawa. Siapa tahu maksud ni? Siapa tahu maksud ni? Boleh tulis di chat ataupun nak cakap pun boleh. Okey. Siapa tahu maksud ni? Alright, okey. Alright. So bermaksud dia dekat sini kita letakkan apa? Keutamaan yang mana lebih penting tu di hadapan. Okey, di hadapan. Kita sebagai wakil takaful, okey, kita sebagai ejen takaful, kita kena letakkan dahulu apa yang dipentingkan dahulu. Alright. So, ini kita 48 hari yang kita short ni. So, apa yang penting untuk kita nak capai yang kita short ni lagi? Apa yang perlu keutamaan lagi? Kan? Kalau orang kata apa? Kalau masa nak bercuti tu, aku kata aku tak nak cuti lah hujung minggu aku nak fullkan appointment pun boleh. So utamakan apa yang anda inginkan. Okay, sebab anda boleh manage anda punya masa, anda boleh control you punya time.
Okay? Sebab you all nak kerja yang mana lebih penting dahulu. Yang mana yang boleh kita tangguhkan dahulu. Alright? Kan macam pilihan raya ni kita tak boleh tangguh lah. 5 tahun sekali kita tetap kena balik untuk mengundi kan. Okay? Dah tak ada ganti 5 tahun lagi. Sebut pasal mengundi tadi, ada slogan apa lah. Rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. First thing first kan. Ya, rakyat didahulukan itu orang politik. Tapi kita orang bisnes takaful ni apa? Etika takaful didahulukan. Nampak? So kita kena ubah culture tu. Culture tu berubah. Kita jumpa je kawan sebelum dia start buka mulut pasal sembang kosong, terus kita selit. Hang dah ada takaful belum? Okay, nampak? Hang dah ada plan Madani belum? Hang dah ada plan Atifah belum? Hang dah ada ni, nampak? Tak payah je. Minta IC tu Minta IC dulu. IC pun saya buang ni. Baru explain. Tahun depan baru explain. Ya, bermasukkan itu utamakan yang penting. Kan? So apa yang saya lakukan, saya sekarang ni bila saya jumpa je orang muda ke, siapa-siapa ke, sembang dengan siapa ke, terus saya buka mulut. Kan? Kalau saya as a leader, saya buat recruitment lah. Saya akan terus buka mulut. Abang kerja apa sekarang ni? Terus minta nombor telefon. Saya terus, abang, saya buat bisnes takaful, nanti saya nak call abang, saya nak share. 5 minit abang. Okey, dia bagi nombor telefon. So benda tu kita boleh elaborate. Abang, kita jumpa kawan. Jumpa, siapa? Kita pergi minum kat T-Live, minum. Starbucks, jumpa, senyum. Kita sembang pasal takaful. Esok start. Kita jadikan make it habit. First time mesti malu. Tapi kena ingat formula saya tadi. Malu plus lemah equal to gagal. Nampak Share tadi kan? Malu plus lemah, gagal. So buang sifat malu. Businessman tidak boleh malu. Letak ke tepi. Okay? Bayangkan waktu semalam saya minum dekat mamak, ada seorang mamak datang kat saya, kat setiap meja. Setiap meja dia jual satu minyak macam minyak pewangi kan. Pasal dia jual. Abang test dulu, abang test dulu. Okey, kita pun test wangi. Wangi. Lepas tu kawan saya pun beli daripada dia. So bila saya tengok adik ni suatu hari dia akan berjaya. Sebab apa? Dia buang sifat malu. Dia buang jauh-jauh sifat malu dia. Kerana apa? Kalau malu dia terpahat dalam hati dia, dia takkan bergerak setiap satu meja. Nampak? Dia fikiran dia, aku kena buang sifat malu hari ni. Kerana apa? Kalau aku malu, hari ini rezeki tak ada. Sebab aku takkan buat aktiviti. Takkan aku nak tidur di rumah. So, buang sifat malu. Don't worry you all. Kalau anda sharing pasal takaful, dia tak ambil dengan anda, dia bukan bernampak dengan anda. Tak ada pun. Kan? Dia maki-maki anda, tak ada pun. Saya tak pernah jumpa lagi, bila kita share pasal takaful, dia maki. Tak ada. Kalau ada, mai jumpa, cakap beritahu saya kan. Cik J, ada orang maki saya. Tak ada, Pak. Tak ada you all. So, saya nampak. Itulah kegigihan orang nak mencari rezeki. Letak keutamaan dia. Dia bangun pagi ni, aku nak share seramai mungkin pasal takaful. Ni, pasal produk Madani, pasal Atifah, produk guarantee acceptance. You all, banyak sangat produk yang kita ada. Recommend, sharing kepada rakan-rakan anda. Dia orang tak ambil, anda tak rugi pun. Tak rugi 1 sen. Tak rugi, tak miskin pun anda kalau dia orang tak ambil. Tapi yang penting anda sharing, calling WhatsApp dan sebagainya supaya kita buang sifat malu. Dulu saya jadi ejen memang saya rasa malu. Itu perkara biasa. Awal-awal kita malu-malu lah Cik J nak share. Kan nanti dia kata apa kan? Ataupun saya ni tak sesuai lah nak jumpa, nak share macam ni. Okay? Awal-awal itu biasa. Tapi buang sifat malu, approach. Tapi bila you dah buat 20-30 kali, you akan rasa kemanisan dia. Kan? You akan rasa kemanisan dia. Dia tak ambil, you akan rasa senyum je. You takkan terpahat langsung pedih hati dia tak ambil. Dia main sampai tahap macam tu. So benda itulah anda buat. InsyaAllah anda boleh lakukan dalam perniagaan bisnes ni. Okay? Dan yang tadi kenalah kuat. Kuat dan strongkan diri anda. InsyaAllah anda boleh berjaya dan sukses dan tanpa gagal. Baik. Nombor 3, think win-win-win. Think win-win-win. Berfikir menang. Okey, fikir menang-menang. Apa maksud dia ni?
Okey, berfikir menang-menang. Okey, bermaksud dia kita dalam bisnes takaful ni kita kena ada perasaan aku nak win-win, menang. Berfikir nak menang. Berfikir nak berjaya, never lost. Okey, nak berjaya dalam bisnes takaful ni. Okey, supaya kerana apa? Ini salah satu cara kita nak mengelakkan kita ni berlakunya perasaan give up down. Kan? Give up down. Okay. Biasalah dalam bisnes ni you all, bisnes apa pun dia akan ada jatuhnya. Okay. Tapi tahap kejatuhan anda, tahap kejatuhan kita semua tak sama tahap kejatuhan orang lain buat bisnes. Kalau you all perasan, you all tengok dalam sosial media, Facebook, TikTok kan, perasan kan sepanjang PKP berapa ramai yang ada lingkup bisnes. Ramai you all. Ada yang buka restoran invest 100,000 tutup. Ada yang baru ni saya tengok, minta maaf saya tengok dalam Facebook. Saya cerita sikit. Ada orang viral nak jual apa nama GNT, you all tahu GNT Express punya cawangan kan? Anda pergi drop business apa nama? Drop parcel kat GNT kan? Rupanya GNT tu pun adalah franchise. Okay? Ramai yang offer nak jual GNT punya cawangan. Even though di depan pejabat saya pun GNT dah tutup. Okay, bila kita tanya-tanya berapa kos nak set up GNT, dia kata franchise kena bayar lebih kurang 100,000 lebih untuk set up produk. So bayangkan tahap kejatuhan kita, tahap down kita tak setinggi mereka lagi. Mereka habis berapa ratus ribu, tapi kita, produk kita, costing kita paling minimal you all. Paling minimal. Dan you all tak perlu nak pegang stok banyak-banyak dalam kereta ni kan. Nak top plan banyak-banyak dalam kereta, tak ada. Semua adalah dalam paperless. So hanyalah anda promote dan sharing kepada rakan-rakan anda semua. Alright. So maksudnya bisnes kita adalah bisnes yang kekurangan modal. Yang paling rendah modal. Tak berisiko tinggi. InsyaAllah. Okay, dan nombor 4, of course, anda mesti kena work hard, bekerja keras. Okay, bekerja keras, starting esok, bangun esok, bekerja keras, susun balik sistem tadi yang kita nak buat tu, bagaimana nak strategize balik bagi untuk finance spree ni, apa plan yang sesuai untuk nak jual penghujung tahun. Pun kita kena belajar. Hujung tahun ni, selalu orang nak beli produk apa? Pun kita kena pandai. Kan selalu hujung tahun ni orang nak mengelakkan cukai, betul kan? Kalau anda patah hujung tahun ni orang nak mengelakkan cukai. Bila orang nak mengelakkan cukai, nak kata apa, nak pengurangan cukai, produk apa yang sesuai untuk pengurangan cukai hujung tahun? Siapa tahu? Produk apa? Produk apa yang Mardani. Okey, siapa tahu Madani? Okay. Madani. Sebab apa? Madani dapat penolakan cukai. Yes, penolakan cukai. You all boleh jual plan Madani untuk nak buat tolak cukai. Terus tak esok cari mana yang jurung-jurung punya klien, kan? Klien kita existing klien, okay? Klien-klien baru, mana yang ada anak, yang bayar cukai tinggi setiap tahun, potongan PCB yang tinggi. Suka mereka tanya, cik tahu tak yang kita ni ada penolakan cukai bagi plan pendidikan, sekian-sekian amount. Oh ada plan Madani. Fokuskan benda tu, collect tahunan. Nampak? Kan? So benda tu adalah salah satu teknik untuk kita nak menjual dan kita nak kejar finance spree nanti. Starting pada tu ya. Nombor 4 adalah hard work. Dan nombor 5 adalah work smart. Tadi hard work dan mestilah work smart. Ini pun penting juga. Kadang-kadang ada yang terburu-buru, aku nak start dari esok ni, nak buat apa ni, tapi tak tahu apa yang nak dibuatnya. Okey. Hari-hari hanya duk meratik, duk berzikir, Allah, aku tak ada sale lagi, Allah tak ada sale lagi, tapi tak ada apa yang nak dibuatkan. Apa Action tak ada. Action tu tak ada. Kan hari-hari duk mengatik ni, duk berzikir, aku tak berasa, tak ini emosi. Tapi apakah caranya tu? Work smart kita nak buat ni. Kan kita dah tinggal beberapa hari dah ni. Kita kena work smart untuk nak mencapai kita punya emosi sekurang-kurangnya. Okey, target kita untuk tahun ni insya-Allah 2022 mesti kena susun dan work smart.
Nombor 6 apa? Synergize. Ini yang saya kata penting sebagai seorang business takaful. Seorang ejen takaful kena ada synergize. Macam mana nak lahirkan synergize? Nak lahirkan synergize ni satu simple je anda patut buat. Iaitu anda mesti berkumpul beramai-ramai, berkumpul bersama rakan-rakan anda, orang yang positif. Satu. Kalau anda rasa tak sinergi, anda rasa kurangnya kuat, anda pergilah dan masuklah rakan-rakan anda, surrounding anda, circle anda, orang-orang yang kuat lebih daripada anda. Itu penting. Okay, ingatlah ini pesanan. Itu penting. Kalau anda rasa down, pergi cari rakan anda yang energi dia tinggi daripada anda, pergi jumpa dan berkawan dengan dia. Jangan anda pergi cari orang yang lebih down lagi daripada anda. Anda dah tengah down ni, tiba-tiba pergi jumpa kawan tak? Kawan kata, itulah awak. Kan aku dah cakap dah. Jangan buat ni, nak buat juga. Sekarang tengok pun down. Dah kena reject sekali, tak boleh. Okay, so circle kita kena mesti kuat. So sebab itulah kita berkumpul dalam platform ini, CR7 ini, secara mingguan ini untuk apa? Synergize. Masuk kelas. Okay, masuk kelas. Kalau anda tak masuk kelas, anda takkan rasa energi dan anda takkan rasa aura-aura orang lain. Okay, tak semestinya orang berjaya akan share, tetapi yang penting adalah level dia punya kekuatan dia tu. Level dia punya kekuatan dia. Itu yang lebih penting. Untuk dia bagi aura kepada anda semua. Ini sangat penting. Okay? Untuk memberi nasihat, untuk memberi teguran dan penambah baikkan kepada anda. Alright? InsyaAllah. So, nombor 6, synergize-kan. So, starting pada esok, engage dengan rakan-rakan anda, engage dengan leader anda. Leader anda, of course, sangat 100% positif. Dia orang akan support you all. Okay? Dia orang akan support you all kerana apa? Ini adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai leader untuk mendidik anak-anak didik kita supaya berjaya dan sukses dalam bidang takaful ini. InsyaAllah. Okay? Saya percaya semua rakan-rakan masuk dalam bisnes ini bukan untuk sekadar kita nak, orang kata apa? Biasa-biasa. Kita nak lebih extraordinary. Of course, saya percaya anda semua nak income lebih banyak. Dulu mungkin income kita 1,000, 2,000, tapi insya-Allah kita nak kejar menjadi income 10,000 sebulan, 15,000 sebulan, 20,000 sebulan. Insya-Allah boleh dalam bidang takaful ni. Okey. So nombor 7, ni 6 dah, dah habis dah. 6. Yang 6 perkara iaitu anda perlu lakukan starting pada esok supaya apa? Supaya kita tak rasa ketinggalan pada tahun 2022 ini. Okey. Mungkin ada daripada anda 10 bulan yang awal itu menjadi halangan. Okay, menjadi halangan untuk kita nak kejar pada tahun 2022 ni. Tetapi dengan hujungnya ini kita insya-Allah boleh laku yang terbaik untuk kita nak lebih baik dan lebih tinggi. Kan? Lebih baik dan lebih tinggi pada tahun 2022. Alright. So saya nak share sedikit berkaitan dengan income. Okay. Saya percaya ada daripada anda semua, mungkin di kalangan anda semua yang bekerja sebagai makan gaji. Saya pun dulu bekerja sebagai makan gaji. Okey. Tapi saya nak share kat sini bahawa potensi income kita di takaful sangat-sangat tinggi. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey. Okey, saya share kat anda. Okey. Alright. Kalau tengok dekat sini ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perasan, saya dulu makan gaji ya. Saya dulu makan gaji masuk first year. First year makan gaji, saya income saya 1,500. Okey, 1,500 makan gaji. Okey, 1,500. First waktu saya bekerja dahulu pada tahun 2011. Okey, saya masuk bekerja sebagai bank. Ni cerita saya pasal saya aja. Okey. Gaji 1,500. So ada kalau capai performance setiap tahun kan, KPI meet, okey, company naiklah income saya 10%. Okey, pada tahun kedua jadilah 1,650. Okey, tahun yang ketiga naik lagi 10%, tahun keempat naiklah 10%, tahun kelima naiklah 10%. 5 tahun saya bekerja dalam industri,
Waktu tu saya bergaji 2,196 plus minus lah average. Okey? Ini kalau bergaji 1,500 time tu lah 2011. Tapi alhamdulillah bila kita masuk dalam bisnes takaful, nampak tak saya share ni? Nampak tak? Nampak je. Nampak? Nampak table Okey. So saya nak tunjuk ke anda semua bahawa apa tahu? Bahawa bisnes takaful ni memberi income yang sangat-sangat lumayan, sangat-sangat tinggi untuk kita atas usaha yang anda lakukan. See ya? Alright? Atas usaha yang anda lakukan. Ini adalah upah kita. Kita ni umpama pekerja yang profesional. Apa maksud profesional? Contoh, kita pergi jumpa lawyer. Okay, you nak jumpa I consult you 1 jam 300. Itu adalah lawyer fee. Upah dia sebagai consultation. Kita jumpa doktor pakar. Kan, kita pergi jumpa doktor pakar. 10 minit saja dia cek. 100.5 dia punya consultation fee. Nampak? Itu adalah upah dia di atas kepakaran dia. So kita patut bersyukur kerana kita wakil takaful yang diiktiraf oleh bank negara you all. Kita license by bank negara. Okay, kita kena berbangga sebagai ejen takaful. So balik minggu ni kita mengundi, kita beratok nak mengundi daripada depan sampai belakang. Kita kena tegur, hai saya wakil takaful. Saya wakil takaful. Kita kena tegur sebab kita berbangga kita adalah dilisenkan oleh bank negara. So whatever yang kita advise kepada klien kita diberikan upah. So upah itulah dikirakan sebagai gaji kita untuk kita nak teruskan kehidupan kita. Untuk kita nak memberi nafkahkan kepada family kita. So kena bangga. Alright? So kalau bisnes takaful anda tahu. Buat sale. First year sale bulanan. Nampak? Buat sale 7,200 je. Sebulan. Setahun average 86,400. 86,400 untuk first year. So, gaji first year kalau anda capai 100% yang target ni 86,000, average setahun first year dah 2520. Nampak? 2520. Second year anda buat benda yang sama juga, average anda akan dapat 5,000. Okey, masuk yang tahun ketiga, average anda akan dapat 7,000. Masuk yang keempat, average 10,000. Masuk yang kelima, average 12,000. Tu kalau capai 100% target. 100% target yang company bagi. 100% target yang kita buat. Tapi kalaulah kita tak target, tak capai 100%, kita capai nombor B ni pun 50% pun jadi dah. Average pada tahun yang kelima, potensi income kita 6,300 plus minus. Ini bukan angka yang tepat, plus minus. Okay, 6,300. Ini simulasi yang berlaku kepada ejen saya. Okay, ejen saya tengok tahun yang ketiga, dia dah mencapai dah RM3,780 commission as a part time. See? You bayangkan as a part time RM3,780. Dia kata apa, Cik J, saya syukur ya amat sangat ya Allah, saya dapat RM3,780. Duit ni saya buat apa? Saya boleh sedekah dan boleh bagi juga kepada mak ayah saya. Target saya apa Cik J? Saya nak kumpul 3,000 ni cukup setahun, 30,000 saya nak bawa mak ayah saya pergi umrah yang VIP. Umrah yang mahal. Yang 15,000 punya umrah. Setahun dah 37, dah 40,000. Dah, dua tiket untuk mak ayah saya. Nak menggunakan duit side income commission daripada etika takabur. This is ibadah yang amat dahsyat yang Allah bagikan kepada kita. So anda semua adalah orang yang bertuah. Allah dah pilih dah kita yang di jalan yang betul dah ni. So apa yang perlu kita lakukan starting tomorrow, malam ni tidur muhasabah balik diri. Ya Allah ya Tuhanku kan, aku dah lalai, ghalib 11 bulan ni untuk menyebarkan kebaikan takaful. Starting tomorrow aku nak sebarkan kepada semua rakyat. Semua rakan-rakan, insya-Allah, supaya mereka dapat tahu tentang kelebihan-kelebihan takaful.
Okay, ada juga kadang-kadang mana prospek-prospek kita yang call pun tak tahu apa itu takaful. Untuk apa takaful? Yang dia tahu takaful kenderaan yang setiap tahun dia renew. Tapi dia tak tahu kita ada medical card, kita ada takaful macam-macam saja. Bukan saja takat medical card, hibah, income replacement dan sebagainya semua ada insya-Allah. Baik, so itu sahaja macam mana untuk kita nak buat yang terbaik untuk final sprint ni insya-Allah. Okey, pertama kita kena kuat. Okey, tadi kuat. Okey, lemah. Saya tunjuk tadi, lemah mestilah kuat lawannya. Okey, dulu kita lemah, starting pada esok berlawannya kuat. Okey, campur apa tadi? Plus, dulu kita pemalu, starting pada esok kita kena berani. Ikut tu dulu kita gagal, starting pada esok insya-Allah pada malam ini mana yang berada dalam Zoom ni, saya doakan anda semua akan sukses berjaya dalam bidang bisnes takaful. Dan never ever give up. Kita masih ada umur, kita masih ada tenaga, kita masih ada kekuatan. Kan? Masih ada kekuatan yang kita boleh buat dan kita boleh lakukan sementara kita sedang sihat. Kan? Allah tak tarik lagi nikmat kesihatan. Kan? Siapa yang pernah sakit? Saya pun dulu pernah sakit. Bila duduk di hospital 5-6 hari sakit denggi pun. 7 hari kat hospital saya kata ya Allah. Betul lah orang tua kata kan. Orang tua yang dah berumur dia kata apa nikmat yang paling berharga di dunia ni dia kata bukannya duit. Dia kata apa? Nikmat adalah kesihatan. Saya kata betul. Bila kita sakit tu, anda bayangkan, nikmat, bila sakitnya kesihatan kita drop, kita nikmat nak makan pun tak boleh. Kan? Nikmat dengan nak main dengan anak-anak pun tak boleh. Kan? Saya pun pernah sakit. So, saya kata, selagi mana kita sedang sihat, selagi mana kita boleh bangun esok pagi, solat subuh, pergi bekerja, masih ada kudrat, dan you are masih muda, 30-an, 40-an, kerja betul-betul. Dengar, kerja betul-betul dan jangan buang masa. Supaya apa? Supaya di kemudian hari, apa yang kita buat ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan dan juga ahli-ahli keluarga kita, saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya nak berdoa juga kepada malam ni supaya anda semua dalam ini insya-Allah akan berjaya dunia dan akhirat dan juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. So saya berharap anda boleh type lah kot dekat ruangan chat nombor 3 tanda anda setuju dengan saya. Semoga kita berjaya dalam bidang takaful dan juga untuk kurangkan kata apa perasaan down tu. Down tu biasalah kena reject lah apa tu biasa down. Kan? Jumpa leader anda, share dengan rakan-rakan anda down tu kan supaya anda boleh bangun dan insya-Allah anda boleh berjaya suatu hari nanti. Saya harap anda tulis siapa amin nombor 3 insya-Allah. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Pada malam ini saya berharap anda dapat sesuatu dan dapat membolehkan beri semangat kepada orang lain insya-Allah dan mudah-mudahan of course lah kita nak berjaya pada penghujung Disember nanti insya-Allah. Saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada soalan mungkin boleh buka ke soalan Tuan MC kalau ada soalan. Kalau tak ada kita teruskanlah kepada MC. Okey, terima kasih Jay sharing yang cukup bernas untuk kita final sprint. Banyak benda lah kita tengok bila last minute ni, tak tahulah mungkin budaya orang kita ni dia macam Hirunustan tu. Last minute tu baru dia kelang kabut. Okey, kalau ada persoalan kemuskilan ke tentang macam mana nak start ke, macam mana kita nak apa kata last minute ni, boleh isukan soalan ataupun ruangan chat. Kalau ada soalan daripada peserta lah, idea-idea semua sekali. Kemuskilan ke berkaitan dengan kita punya bisnes lah. Jangan tanya politik pula. Sebab dia parti gerakan, tak bergerak, tak makan dia. Ya, betul-betul.
Okey, ada soalan lagi? Silakan, kalau Sebelum tak ada, kita terima kasih. ke acara seterusnya. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan lah. Ada siapa lah? Tadi saya nampak siapa tadi? Kejap. Sudah keluar ke? Okey. By the way, saya nak tanya sikit lah, ada dapat sesuatu ke daripada saya? Kan semua dah tertidur mana tahu dengar boring lah je cakap ni. Dapat ke? Dapat insyaAllah. Okey. Tadi siapa tadi saya nak tanya sikit ni. Cik Hamzah. Hamzah Jalani. Daripada mana Cik Hamzah ni? Agensi mana Cik Hamzah? JNJ kot? IGG. Okey. Orang baru. Alhamdulillah. Tahniah. Cik Hamzah. Boleh Ya, dengar ya. suara Cik Hamzah? Okay. Boleh jelas dan nyata. Boleh jelas nyata Agak-agak apa poin yang kita dapat sikit sebanyak boleh sharing, ya, kita ulang balik, kita perangat balik Cik Hamzah, boleh Boleh. Yang tadi. Apa kesimpulan conclusion yang Cik Hamzah dapat tadi? Cik Kesimpulan Hamzah dia dah berapa lama dah ni? Dah kode ke baru Kode. siap anak? bulan 10, 11 hari bulan Baru 10. lagi. Oh, tahniah. Orang baru ni. Hari-hari Imam Salafi bagi tips. Bagi tip Okey, bagus. Tapi cubalah untuk jadi